Imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar ikut tu imam. Lepas imam takbir dan selepas makmum takbir, tiba-tiba imam dia teringat dia tersalah pada niat dia. Solat isyak tapi dia niat solat maghrib contohlah, ataupun solat maghrib dia niat solat isyak, ataupun niat solat lain. Lepas takbir tu baru dia perasan dia niat solat isyak, sebenarnya solat maghrib. Macam tu. Jadi bila salah niat, dia yakin dia salah niat. Salah niat tidak sah solat. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi makmum belakang dah takbir lah. Sudah nak jana ni. Setakat hak duk ngaji nak buat jana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah Maghrib setiap Rabu, malam Khamis, dan malam ini kita menggunakan kitab Al-Imam wal Ma'mum, masalah imam dan juga makmum. Sambungan muka surat 36 masalah 54. Nampak nak habis ingat Pak. Okey, masalah 54. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, masalah 54 masalah faraid sila. Imam bertakbiratul ihram dengan kaifiat yang salah. Okey, masalah 54, imam bertakbiratul ihram dengan kaifiat, yakni dengan cara yang salah. Jika imam mendatangkan dengan takbir yang salah yang membatalkan solat, yakni tidak mengikut kaifiat atau cara yang betul, seperti mana di antaranya telah diterangkan dalam masalah 53. Jadi 2 minggu lepas kita dah baca masalah 53 tu, takbiratul ihram yang tak betul. Contoh, dia memanjangkan hamzah wasal pada kalimah Allah, dia sebut Allah satu. Ataupun dia memanjangkan ba sebelum ra, akbar, Allahu akbar. Contoh rujuk balik muka surat masalah 53 tu. Nah, baik, yang kita dah terangkan, salah satu daripada yang kita terangkan tadi, imam pi buat. Kita dengar dia takbir Allahu akbar. Macam tu. Kita dengar dia takbir tu ihram kena kuat. Solat kuat ke, solat slow ke, dia kena kuat. Takbir tu ihram kita dengarnya. Nah, solat maghrib ke, solat asar ke, kita dengar dia punya takbir. Kalau dengar salah macam tu, macam mana? Nah, maka tidaklah harus, yakni tidak sah makmum berimam dengannya, tak sah. Tak boleh ikutlah cerita dia. Kalau kita ikut pun tak sah, nak buat apa? Kena solat, kena ulang semula.
Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi takbiratul ihram merupakan rukun. Takbiratul ihram rukun, baca Fatihah rukun, tasyahud akhir rukun, memberi salam rukun. Maka kena sebut, kena biar betul dengan makhraj, dengan cara sebutan dia. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau tak ada orang dah, dia tu kira lebih baik daripada hak lain. Baru sah. Mana hak belakang dia semua takbir sama macam dia, semua bar belakang. Tak boleh nak pergi pendek, tak tahu lidah kok mana, tak boleh aja. Semua bar gitu. Boleh ada di imam. Nah, tapi kalau hak belakang semua Allahu Akbar, dia seorang Allahu Akbar, tak layak kita ikut. Jadi tidak sah ikut imam yang takbiratul ihram dia tak tu. Lepas tu nak solat je nak. Solat sendirilah kita dah. Nah, solat sendiri. Okey. Dan jika seorang imam yang tidak dikenali halnya, kita tak kenal dia. Hak ni bukan Korea kita. Tapi kalau Korea kita tak kenal tu imam, nak kena sport lah. Nah, Korea kita sendiri, tiba-tiba kita tak kenal tu imam Korea kita. Oh, memang berat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, berlaku kalau kita tak pernah datang masjid. Jarang berlaku tu imam tak datang masjid. Adalah tu imam tak datang masjid. Nah, dia jenis terima jadi imam sebab dia sibuk nak terima imam yang layak, nak pilih hak tak kerja dengan kerajaan, tak ada kerja dengan swasta, payah. Lah kali kena pilih juga ustaz. Ustaz tu ngajak sekolah. Sekolah pagi, subuh, kadang tu kalau subuh macam lah ni kelang kabut lah. Kalau dia kena pergi sekolah jauh, memang dia tak mai dah jadi imam. Zuhur duduk sekolah. Nah, asar duduk sekolah juga, balik pukul 5, pukul 4. Tak sempat. Nak ada di masjid bila? Maghrib dia buat kuliah pula di masjid lain. Sudah. Nak jumpa dia hari Jumaat. Hari Jumaat dia jadi khatib, jadi imam. Ni ada panggil orang lain. Sebab dia tu nak tunjuk muka dia lah sama, dah malam lain tak ada. Dia lah khatib, dia lah jadi imam. Maknanya ahli Korea tu walaupun hak maghrib tak datang, kuliah maghrib, tapi Jumaat mesti datangnya. Ni Jumaat pun tak datang. Maka memang dia tak kenal tu imam. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ada pula lepas kita jadi imam pergi jumpa kita. Saya lah, kita tu saya lah. Kita kan jadi imam waktu isyak. Lepas solat datang ni untuk imam, saya nak minta surat nikah, borang nikah. Berat nanam semua. Aku bukan tu imam, aku imam solat isyak. Tu imam tu Abdul Hadi. Berat sungguh. Ustaz Hadi merah telinga aku tengok, dia tak kenal dia. Tu imam mana tak marah, anak Korea tak kenal dia. Nah, kalau saya tak bagi barang, pergi nikah masjid lain. Pada engkau, itu imam pun tak kenal. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam tu. Makna kalau Korea kita kenal. Ni kita berhenti di RNR ke, singgah di mana-mana masjid tepi jalan ke, kita tak kenal. Tuan-tuan, tak apalah kalau yang imam hak solat mula-mula tu dah orang kenal semua dah. Kalau hak kita berhenti tu pun dia pun sama-sama berhenti dengan kita. Tu kira imam solat, bukan tu imam masjid. Sama-sama berhenti, cuma dia ambil wuduk dulu daripada kita. Nah, lepas tu kita pergi belakang, depa dah qomat, dia jadi imam. Lepas tu takbir dia tak bunyi pula. Sudah. Tengok ni. Dan jika seorang imam yang tidak dikenali halnya bertakbir dengan sir tanpa bunyi, itu imam takbir tak bunyi. Dia bukan wajib takbir bagi bunyi, sunat. Kita sebut dah sebelum ni, sunat. Jadi dia tak bunyi. Kita tengok dia, kita pun takbir. Kita tak berpandukan suara, berpandukan pada penglihatan. Sebab tu syarat sah ikut imam, yang pertama kita dengar suara dia, yang kedua kita nampak dia bergerak, ataupun kita tak nampak dia tapi kita nampak makmum belakang tu bergerak, kita ikut makmum tu lah. Makmum tu sebagai perantara dengan imam di depan, hak kita tak nampak. Macam tu dia takbir tak bunyi. Nah,
Jadi apa masalah? Dan jika seorang imam yang tidak dikenali halnya bertakbir dengan sir tanpa suara, maka ia tidak harus berimam dengannya. Tak boleh. Tidak harus tu tidak boleh. Nah, sebab apa? Sebab kita khawatiri dia punya takbir dia tak tahu. Sebab kita tak kenal. Kalau kita kenal dah dia takbir betul, lepas tu hari tu dia takbir slow, tu tak ada masalah. Kita kenal dah dia. Ni kita tak kenal. Jumpa hari tu lah, bertemu di masjid sama-sama berhenti nak solat. Sama ada solat qasar jamak tak kisahlah. Nah, dia takbir tu tak bunyi. Datang daripada daerah mana tak tahu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka ia tidak harus berimam dengannya. Ingat, orang takbir tak bunyi kita tak kenal, jangan ikut. Dan berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan jika ia yakni imam bersolat dengan kaum yakni para makmum tanpa ihram, ini takbir ihram tu lah, maka tidak sah solat mereka sama ada dengan sengaja atau lupa. Berkata Imam An-Nawawi, dikehendaki dengan ihram, Imam Syafi'i sebut tu takbiratul ihram. Kerana ia tidak tersembunyi dan pada ghalibnya, tidak tersembunyi pada ghalibnya, sebab dia kena kuat. Memang disunatkan kuat solat apa pun. Jadi bila dia takbir sir, maka masalah. Bersalahan jika takbir dia imam dan meninggalkan niat, maka sepatutnya solat mereka di belakangnya sah. Kerana niat itu perkara tersembunyi seperti hadas juga. Jadi imam dia tersilap niat, meninggal niat, kita tak tahu tu. Nah, dia macam hadas kita tak nampak, hadas kecil tak nampak, hadas besar tak nampak, kecuali orang-orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat karamah seperti Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Allah bagi karamah pada dia, boleh nampak hadas kecil, boleh nampak hadas besar. Itu karamah yang ada pada Imam Abu Hanifah. Nah, sehingga sampai itu peringkat dia tak nak tengok dah. Dia minta dengan Allah, ya Allah tarik semula karamah ni. Dia tak nak tengok dah orang berhadas ni. Dia nampak macam mana kita tak tahu. Itu cara wali. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, hak tu tak apa. Contoh, imam takbir Allahu Akbar. Kita dengar dah Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar. Ikut tu imam. Lepas imam takbir dan selepas makmum takbir, tiba-tiba imam dia teringat dia tersalah pada niat dia. Solat isyak tapi dia pergi niat solat maghrib contohlah, ataupun solat maghrib dia niat solat isyak, ataupun niat solat lain. Lepas takbir itu baru dia perasan dia pergi niat solat isyak, sebenarnya solat maghrib. Macam tu. Jadi bila salah niat dia yakin dia salah niat. Salah niat tidak sah solat. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi makmum belakang dah takbir lah. Sudah lah, nak macam mana. Jadi setakat hak duk ngaji nak buat macam mana? Berhenti, lepas tu tuan-tuan dan puan-puan kita takbir semula. Sekongan screwdriver. Dia tak ngaji, tak sampai tahap lagi lah. Mengaji tapi tak sampai tahap lagi. Dulu saya cerita dah, dulu dalam kita mengaji kitab Indahnya Hidup Bersyariat sampai bab solat, saya pernah cerita bab ni, masalah ni. Nah, kalau tuan-tuan masih ingatlah. Kalau tak ingat, kita ulang mula. Bila imam takbir, kemudian makmum takbir, dan imam tu teringat dia salah niat. Bila salah niat, dia tak boleh teruskan solat. Macam mana dia nak buat sedangkan makmum sudah takbir? Maka dia takbirlah semula, tuan-tuan. Dia takbir semula itu dengan suara perlahan. Hak ni tak boleh kuat. Hak ni kata tak kuat ni. Hak tadi hak kuat tu hak salah. Bila dia ingat salah, dia nak kena takbir semula. Kalau dia takbir kuat, agak-agak apa berlaku je? Kalau dia takbir kuat semula lah, apa berlaku? Makmum rukuk lah. Makmum hak tak tengok duduk belakang-belakang rukuk tu. Tu cepatnya tu imam macam Fatihah.
Rukuk dia takbir perlahan, biar dengar di telinga dia saja, tanpa mengangkat tangan. Angkat tangan tu sunat, takut jadi fitnah. Dia pegang dah, Allahu Akbar, pegang dah. Oh silap. Dia takbir semula dengan suara perlahan, tanpa angkat tangan. Tangan duk pegang. Allah. Dia nak betul niat mula. Jalan. Tu kalau jadi imam, kalau kita salah niat, jangan duk berhenti kata tuan-tuan minta maaf. Silah salah niat. Nampak bodoh jahil. Nah, al-khablu fil aqli wa jahlun fid din. Ini sebut oleh kita Iqna. Bebal pada akal, jahil pada agama. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita takbir dulu. Kemudian makmum tak tahu pun kita takbir jalan. Boleh kau ustaz, kira makmum takbir dulu Tadi imam memang takbir dulu, Allahu Akbar, dia takbir. Lepas tu makmum takbir, makmum belakang. Bila imam tu dah salah niat, dia membatal, dia bukan membatal, dia tak betul, dia tak sah. Dia takbir semula, kira imam takbir belakang daripada makmum. Oh sudah. Makmum dah takbir dulu, siap dah. Dia hak tadi tak jadi. Maka bila dia takbir semula, makna dia takbir tu belakang daripada makmum. Sepatutnya imam takbir dulu. Mana boleh imam takbir belakang daripada makmum. Benar berlaku tak boleh lah. Itu adalah masalah biasa. Masalah ni harus masalah yang sebut ni harus dia ada dua tempat yang makmum boleh takbiratul ihram mendahului imam. Hak pertama, hak tadi hak saya sebut, imam salah niat, dia takbir, makmum dah takbir, maka dia takbir semula. Maka waktu itu nama dia makmum takbir depa tu mendahului imam. Sebab takbir hak pertama tak kira, takbir kedua tu lewat dah, orang dah takbir belakang. Harus satu tempat. Satu tempat lagi kita contoh masuk masjid ni, kita pun solat. Waktu dah lewat pukul 3. Tadi tu imam solat zuhur berjam habis dah. Kita berhenti singgah lewat. Kita pun takbir Allahu Akbar, aku solat zuhur. Lepas kita takbir, tiba-tiba datang dua orang manusia. Mereka tak ikut kita. Dia pergi duduk depan kita. Depan ni. Nah, jadi imam seorang, jadi makmum seorang, takbir Allahu Akbar. Kita takbir dah tadi solat zuhur. Dah baca iftitah. Datang dua ni takbir sini Allahu Akbar, hak belakang Allahu Akbar, jadi makmum. Masa tu kita boleh bergerak pergi duduk sebelah kiri lah, tadi sebelah kanan dah. Nah, kalau hak sebelah kanan tu tak perasan, kita sentuh dia, bagi dia turun bawah. Kita ikut. Kita takbir dulu pada tu imam baru datang. Masa ni harus dua tempat ni saja. Makmum harus bertakbir mendahului imam. Tempat lain tidak sah. Bukan kata mendahului, sama dengan tu imam pun tak boleh. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, lepas tu dulu banyak orang tanya, ustaz ambil kitab mana? Tanya kita. Ingat aku tak cari kitab. Buka kitab Hasyiah Al-Bujairimi Alal Khatib. Hasyiah Al-Bujairimi Alal Khatib. Hasyiah ni dia syarah di atas syarah. Dia mensyarahkan syarah Khatib ke atas Abi Syuja'. Nah, kitab Iqna' tu Khatib Syarbini, dia mensyarahkan matan Abi Syuja'. Selepas itu datang selepas daripada dia Al-Bujairimi ini mensyarahkan syarah dia tu. Nama dia Hasyiah nama dia. Syarah atas syarah nama dia Hasyiah. Buka. Tuan-tuan akan jumpa masalah ini. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai. Mana hak ni dia boleh takbir perlahan, makmum tak dengar. Hak lain dia kena kuat untuk takut mengelakkan fitnah dan juga masalah yang berlaku sebab orang tak kenal dia. Orang kenal dia imam biasa dah, tak ada masalah. Baik, habis 54 pergi 55. Imam membaca perlahan dalam solat nyaring. Imam membaca perlahan dalam solat nyaring. Mana solat maghrib, solat isyak, solat subuh. Itulah solat yang dibaca dengan nyaring. Tiba-tiba imam tak bunyi, takbir bunyi Allahu Akbar, Fatihah tak bunyi. Amin pun tak ada, dah dia baca Fatihah tak bunyi.
Tiba-tiba rukuk sudah tu imam jenis ni. Ada berlaku tahun lepas. Tak nak cerita ada cik mana. Sebab orang dah cerita kat saya. Depa kata boleh ke ustaz tu imam solat maghrib dia baca tak bunyi. Dia buat macam solat zuhur. Berlaku dekat-dekat dengan kita juga di sini dalam 3-4 km. Tapi tak nak kita cik mana. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, ditanya sah ke tak? Kita dia sah. So, tak ada salah sebab baca kuat itu bukan rukun. Cuma tengok apa dia hurai. Baik, jika imam membaca Fatihah dengan sir, ini perlahan tanpa suara pada solat jahriyah nyaring. Walhal ia seorang yang tidak dikenali. Mana kita tak kenal dia. Kalau kita kenal dia tu imam biasa dah. Kita kenal dia, lepas tu satu ketika dia tak baca kuat, tak ada masalah. Kita tahu dah bacaan dia tu macam mana. Hak ni kalau tak kenal, tidak dikenali, nescaya tidak sah solat di belakangnya. Kalau tak kenal tak sah. Sebab kita tak tahu bacaan Fatihah dia tu macam mana. Surah tak kisah. Makruh surah ni. Fatihah tu adalah rukun. Jadi kalau kita tidak mendengar bacaan dia, macam mana kita nak ikut dia? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab ada juga ada imam masjid dia tak pernah jadi imam maghrib. Dia tak pernah jadi imam isyak. Dan dia tak pernah jadi imam subuh. Baca kuat dia tak jadi. Dia tak jadi imam, dia suruh Tok Bilal. Tok Bilal tu qari lah. Cuma dalam temu duga tu dia tak menang. Menang dia jadi Tok Imam. Jadi Tok Bilal jadi imam. Solat maghrib Tok Bilal jadi imam. Bilal satu. Solat isyak Bilal dua. Solat subuh pun Bilal satu balik. Dia ikut jadual. Mari zuhur dengan asar dia jadi imam. Tu imam. Pelik juga tu imam jenis ni. Zuhur dengan asar jadi. Hak baca kuat dia tak jadi. Sebab apa dia tak jadi imam? Dia kata dia baca tak apa betul Fatihah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah tak betul Fatihah. Hak kuat pun tak boleh di imam. Hak sir pun tak boleh. Astagfirullah. Betul tak? Dia kira hak dengar tak boleh di imam. Kalau hak tak dengar tak apa. Mana boleh? Dah kamu tak betul Fatihah, tak boleh sebut, tak boleh di imam lah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi burung kasawari pula dah. Kenal burung kasawari Nabi? Burung kasawari tak kenal. Nanti kata apa? Burung unta. Hampir padang sak, tak payah pergi jauh, padang sak. Sebelum sampai tu ada belah kanan. Burung unta. Penggi pada kita. Dia ni bodoh. Burung unta kata bodoh tak marah. Manusia kata bodoh dia marah. Bodoh dia ni. Dia kalau pemburu nak buru dia, nak tembak dia lipat kepala masuk wasayam. Tu bodoh. Iktikad dia ada iktikad dia, kidah dia. Iktikad dia kalau dia sudah tak nampak pemburu pun tak nampak dia. Bodoh je dia. Bahkan tu imam dah baca zuhur, apa dia solat kuat tak tu. Hak zuhur pun sama lah tak tu. Jadi burung kasawari tu imam. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh. Makna tu bila jadi imam. Dia tu menikah orang je lah. Kerja dia mengurus masjid sebagai pengurusi dan menikah orang. Jadi imam tak boleh. Nak lantik orang lain, hak boleh baca Fatihah tapi semua sibuk. Sibuk belaka tak boleh nak urus masjid. Dia seorang hak kurang sibuk. Maka dia terima sebagai imam tapi dengan syarat dia tak jadi imam. Imam solat lah. Dia cuma jadi pengurusi masjid dan juga akad nikah tak baca Fatihah tak apa. Aku nikahkan nikah kau baca Fatihah tu. Tak ada masalah tu, takkan tak boleh sebut tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian macam tu. Okey. Masuk mula. Walhal dia seorang yang tidak dikenali, nescaya tidak sah solat di belakangnya. Kalau kita tak kenal, dia takbir baca slow. Baca tidak baca kuat, sedangkan kita tak kenal dia. Kita tidak sah solat di belakangnya, yakni beriman dengannya. Kerana pada zahirnya ia seorang yang tidak pandai membaca dengan baik. Ummi ini bukan ibu, makna saya ibu lah. Al-um tu ibu, ummi jenis jenis ibu. Ummi artinya manusia yang tak boleh baca, tak boleh tulis. Sebab apa namakan ibu, dinisbahkan pada ibu? Sebab dia cuma boleh bercakap,
hanya mendengar mak dia duk cakap dengan ayah dia sekali lah. Ayah dia sebut nasi, dia pun nasi, dia belajar hak dia dengar sahaja, tapi dia baca tak boleh. Kita tulis NASI, tunjuk ke dia, dia tak boleh sebut. Tapi sebut nasi, nasi dia boleh sebut, boleh baca tak pandai. Tu ummi. Dia cuma pandai menyebut kalimah-kalimah yang orang sebut sahaja. Lebih daripada mak dia dululah, sebab dia membesarkan mak dia. Lepas tu baru dia mula kenal orang lain. Tu nama dia ummi. Nah, baik, dalam kaedah solat, dalam kaedah solat, ummi ialah orang yang tidak fasih membaca Fatihah. Tidak fasih membaca Fatihah. Kerana kalau ia baik bacaannya, tentu sekali ia membaca dengan nyaring. Kerana tepat dengan masa dan waktunya. Demikianlah dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tetapi jika ia berkata selepas selesai memberi salamnya, lepas bagi salam dia kata apa? Saya sengaja membacanya dengan sir, saya sengaja baca padahal. Maka para makmum tidak wajib mengulangi solat. Mereka lagi dinaskan atasnya dalam kitab dan diihtimalkan bacaan perlahannya itu supaya mengharuskan orang lain mengikutnya. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau dia cerita lepas tu tak apa, mana dia sengaja nak baca sir, bukan dia tak reti Fatihah saja dia nak buat itu, tapi tak ada lah berlaku benda ni. Nah, jadi kalau kita ni kebanyakan kita husnuzan sajalah. Kalau kita berhenti di mana-mana masjid, tu imam dah bagi salam, hak geng-geng masbuk bangun, kita nak pergi ikut tu bikin nak ikut tak ikut, nak ikut tak ikut, nak ikut tak ikut. Sebab kita tak tahu dia baca Fatihah dia. Nah, jadi sebuah salah kita ni. Kalau kita berjalan berdua tak apa, sebab tu elok jalan berdua. Nah, berdua pula kalau dengan bini payah agak noh. Bini masuk kat kita masuk kat ni geng juga. Berdua bawa anak kecil seorang. Anak ajar satu, ajar dua, bawa solat dengan dia. Tarik ikut masbuk, kita tak tahu masbuk kita jadi imam sendiri, anak kita ikut kita. Macam itulah kita mudah sikit dah yang ikut orang kita tak tahu. Kalau berhenti ke RNR, tengok Allah seluar tembus tan lutut. Nak ikut tu. Daripada awal tak ikut tembus tan lutut mana boleh. Aurat nampak solat tak tutup aurat. Lepas tu kalau dia sujud tu, ada jenis seluar, ada jenis kat sini kan. Dia pakai baju sama arah dengan tali pinggang dia, baju singkat. Bila dia sujud tu selak baju, nampak sampai dalam kan. Nampak lurah, lurah apa tu? Nampak lurah tu aurat. Nak sah kok mana solat Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, aurat kalau terbuka nampak ke atas mana boleh. Bawah tak apa. Kita solat di surau lama, dia pakai buluh bambu, ambil bambu, pakai kain duk atas buluh. Bawah tu kosong, mana tidak ada tingkat bawah. Budak-budak tengok bawah, Allah, nampak burung titi. Burung titi nampak tu. Hak tu tak apa, daripada bawah tidak atas. Aurat nampak daripada bawah tak atas. Aurat bila nampak daripada atas batas ni, kalau kita buka kancing ni, hak bahagian kita pakai seluar contoh. Seluar kita bawah pada pusat. Bila kita rukuk, dia terbuka, dia terus nampak pada pusat. Maka pusat nampak daripada atas. Tak sah solat. Sama hak sujud tu baju dia tu selok ke belakang. Hak tu nampak lurah tu. Mana tengok. Tengok kat mana duduk solat. Kita akan perasan masa dia duduk nanti wirid nanti, tengok tu dia. Masa duduk wirid tu baju naik dah. Nampak masuk ke dah. Mana nak sah solat gitu. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita nak ikut tak ikut tu serba salah. Maka ambil keputusan solat sendirilah. Nah, dia pula musafir pula pakai qasar jamak buat sendiri tu. Mudah ceritanya. Nah, baik, nak husnuzon pun tengok keadaan lah. Aku tengok pakaian dia, baju raihan boleh tahan. Baju Melayu boleh tahan. Nah, ni singlet tu. Tak payah ikut lah. Tak layak jadi imam sebenarnya. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati siang gitu lah. Sebab itu elok kita berhenti di masjid surau hak ada tu imam ni.
Jadi kita ikut tu imam tu tak ada masalah. Walaupun kita tak kenal dia, ahli Qaryah tu kenal dia lama dah. Jadi imam sampai 20 tahun dia ikut dia. Kebun dia RNA, tempat-tempat macam tu kita kurang pastilah. Baik tuan-tuan, kecuali baca hak kuat solat maghrib, solat isyak, subuh kita berhenti, kita pergi ikut tengok baca walabbo. Porakah. Tak boleh kita dengar ada zuhur dengan asar nak kok mana. Kita bukan dengar dia baca, kita tak kenal dia pula. Elok solat sendirilah. Nak jalan selamat. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. 56. Takbir solat jenazah menepati itu bukan menempati lebih kurang. Menempati lah rakaat di dalam solat. Nak masuk perbincangan solat jenazah sikit, kita baca sikit lah. Okey, kita nak mula masuk solat jenazah macam mana secara berjamaah. Kalau solat seorang-seorang tak ada masalah. Nah, kalau orang tanya kita siapakah jadi imam solat jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi siapa jadi imam solat jenazah Nabi Muhammad? Abu Bakar. Tak berani jawab. Apa siapa ya? Ada sebut Abu Bakar, ada sebut Umar Al-Khattab, ada sebut Ali macam-macam. Cerita dia solat jenazah Nabi tidak dibuat secara berjamaah, tak buat. Solat seorang tanpa berjamaah. Sebab Nabi wafat dalam bilik dia tu kecil. Bilik dia kecil, kita pernah baca Nabi solat, Nabi sujud solat qiyamul lail, dia sujud atas kaki Aisyah. Nah, yang mazhab Syafi'i kata mengihtimalkan Aisyah tu ada selimut, kena atas kaki tapi ada selimut. Sebab itu Nabi tak teruskan solat. Nabi tak berhenti, Nabi teruskan solat sebab tak batal wuduk, sebab kaki dia ada selimut. Ihtimal. Takwil hadis dia bagi. Hak kumpulan kata batal, mereka tidak mentakwil. Mana dia tak pakai selimut, kena tu tak batal. Tu Nabi sambung, dia teruskan solat. Hak ni bagi mazhab yang tidak batal wuduk. Mereka ada alasan-alasan masing-masing lah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maknanya kecilnya bilik Nabi tu. Lepas tu kenapa tak bawa masuk dalam masjid Nabi saja? Masjid Nabi kan besar. Tak boleh. Nah, Nabi dan Rasul bila dia mati di satu tempat, tak boleh ubah duduk situ. Tak boleh diangkat pergi tempat lain. Dia kena solat situ, tempat dia mati. Maka bila kecil macam tu, nak solat macam mana ramai-ramai tak boleh. Maka seorang masuk, seorang solat keluar, masuk seorang solat keluar, macam tu je lah. Tidak dilakukan secara berjamaah. Nah, itu kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita biasanya solat berjamaah lah. Hak tamar tu, hak lepas tu hak datang lewat dia pergi solat seorang atas kubur tu biasa. Nah, tak ada masalah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia disunatkan solat berjamaah, bukan wajib, bukan macam solat Jumaat. Nah, dia sunat je solat jamaah. Okey. Mana hak dia nak cerita di sini berkaitan dengan solat jamaah lah. Gitu. Ataupun mungkin juga berkaitan dengan solat sendiri. Baik, takbir di dalam solat jenazah itu menempati rakaat di dalam solat juga. Mana bila takbir, aku solat atas jenazah lelaki ini ataupun jenazah perempuan ini 4 kali takbir, arba'a takbirat. Dia ada sebut arba'a rakaat pula, arba'a takbirat, 4 takbir, 4 kali takbir. Dia macam 4 rakaat. Di segi cara solat tu macam 4 rakaat lah. Mana takbir pertama tu kira rakaat pertama, takbir pula yang kedua kira rakaat kedua, takbir pula yang tiga kira macam bukan rakaat, macam rakaat tiga. Solat lain lah, solat biasa. Takbir keempat macam solat macam rakaat keempat dalam solat zuhur, asar dan sebagainya. Macam tu. Itu menempati, menyamai nah macam tu. Baik, bererti setiap takbir solat jenazah itu adalah sama dengan rakaat dalam solat lain lah. Oleh yang demikian, apabila mendapati makmum masbuk, kalau kita masbuk, mana kalau kita datang tu imam dah takbir dah, macam solat macam solat biasa, kita datang tu imam dah takbir, kita tak sempat nak muafiq, nak bersama-sama dengan dia. Makmum masbuk, imam sedang solat jenazah, maka hendaklah ia mengangkat takbiratul ihram
dan janganlah tunggu takbir imam yang akan datang baginya, dan hendaklah makmum itu selepas takbirnya terus membaca Al-Fatihah dan sempurnakanlah segala rukun solat dirinya seperti mana yang disempurnakan oleh makmum yang masbuk di dalam solat. Ini secara garis kasarnya. Mana kalau kita datang imam takbir dah, kita datang tu jangan tunggu takbir tu Allahu Akbar. Jangan pergi masuk duduk belakang tunggu imam takbir dah. Dia takbir dah, tunggu takbir kali lagi. Macam kita masuk solat biasa, masuk tu imam dah duduk tahiyat awal ataupun imam dah sujud yang pertama, kita pun bakal duduk tunggu sampai imam naik ke rakaat yang kedua baru kita mula takbir. Tak boleh tak? Itu bukan disiplin solat jemaah macam tu. Duk tunggu buat apa? Banyak orang macam tu sebab mereka tak faham, tak mengaji. Datang tunggu. Lebih-lebih lagi imam tahiyat. Elok dia sampai imam Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, rakaat yang tahiyat awal. Dia tahu dah tahiyat awal tu cara duduk tu imam, cara duduk makmum secara iftirash. Maka itu tahiyat awal dia pun relax, tunggu dalam saf diri sampai imam Allahu Akbar barulah dia takbir. Tak boleh, itu bukan kaedah solat yang sebenarnya. Kita datang di mana dia ada, di situlah kita takbir dan kita ikut. Walaupun dia sujud yang kedua, rakaat pertama, sujud yang kedua kita sampai tu, maknanya kalau kita takbir kita turun je, dia naik tahu. Biar apa ya? Kita datang, dia Allahu Akbar, sujud yang kedua, kita pun Allahu Akbar, terus kita turun. Elok kita letak dahi, dia Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Tu kaedah yang betul bila solat berjamaah ni. Nah, sama dengan ni, imam takbir Allahu Akbar, kita dah ambil wuduk dia baca Fatihah separuh, anda sampai ihdinas siratal mustaqim, bacaan slow lah, siratal ladzina an'amta alaihim, kita sampai masuk, biar ada takbir kali lagi. Kita tunggu, dia takbir Allahu Akbar, baca selawat, kita baru takbir Allahu Akbar. Jangan. Tak mau dengan solat biasa, jangan tunggu imam naik ke rakaat seterusnya, takbir terus. Nah, macam tu. Kau suka apa lari pula kami ni? 37. Maka adalah dia mengangkat, itu umum. Lepas tu dia bila angkat Allahu Akbar. Contoh dia imam lepas masa tu imam sudah takbir yang kedua dah. Imam baca selawat, dia pun takbir Allahu Akbar, dia baca Fatihah. Fatihah. Kemudian imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun takbir sekali lagi, tambahlah macam dia tambah rakaat, begitulah dia tambah takbir. Itu secara rangka umumnya. Nah, umum. Baik, 57. Ini dia sedikit khusus. Makmum masbuk bertakbiratul ihram dan tiba-tiba imam mengangkat takbir yang kedua pada solat jenazah. Ini dia nak pergi khusus sikit. Tadi umum. Dia takbir Allahu Akbar, dia terlewat tu. Elok dia bar saja imam Allahu Akbar, dia takbir kedua. Baik, macam mana kita nak buat? Maka hendaklah makmum itu selepas selesainya daripada takbiratul ihram terus bertakbir serta imam dan gugurlah bacaan Fatihah daripadanya seperti hukum makmum masbuk bertakbiratul ihram mendapati imam sedang rukuk pada solat-solat yang lain. Sama. Nah, kalau solat bagi kita takbir Allahu Akbar, imam Allahu Akbar rukuk, kita pun Allahu Akbar rukuk, Fatihah tak payah baca. Macam tu. Nah, jadi kita takbir Allahu Akbar solat jenazah, imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Nak baca apa? Fatihah ke selawat? Selawat jengkreng. tu selawat. Fatihah tu baca Fatihah macamnya. Fatihah kita imam tanggung macam-macam solat esok. Nah, sebab kita takbir tu dia takbir dah. Jadi kita tak sempat langsung nak baca Fatihah, maka kita pun terus takbir yang kedua. Takbir pertama tadi Fatihah tak payah baca, takbir yang kedua terus selawat.
Macam tu. Okey, itu yang kedua. Sedikit terperinci. Nah, yang 58. Makmum masbuk belum menghabiskan bacaan Fatihahnya. Hak ni dia sempat baca sikit, hak tadi tak sempat langsung. Dia takbir, imam takbir yang kedua, maka dia pun takbir lah. Hak tambah Fatihah, al pun tak sempat, bis pun tak sempat. Hak tu. Hak ni sempat separuh ni. Makmum masbuk belum menghabiskan bacaan Fatihahnya, imam terus mengangkat takbir yang kedua. Baik, jika makmum yang masbuk sedang membaca Fatihah, dia sempat dia takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah sampai iyyaka na'budu contoh. Nah, dan belum menghabiskannya, imam terus mengangkat takbir yang kedua. Maka bolehkah makmum itu memutuskan bacaan Fatihah dan terus mengikutnya, buat macam solat noh? Boleh atau tidak? Atau menghabiskan bacaan Fatihah ataupun dia kena perhabis juga, atau macam mana? Maka hukumnya ada dua wajah, dua pendapat lah. Dua pendapat dalam kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Sebab tu disebut wajah. Kalau disebut kaul, itu pendapat Syafi'i sendiri. Yang terlebih asah, yang terlebih sah. Dia ada kaul yang sah dan asah. Nah, asah tu lebih kuat daripada sah. Daripada keduanya ialah yang pertama, memutuskan Fatihah. Dia macam solat biasa. Dah kita tak sempat habis, kita tak sempat ambil masa, tak sempat habis, dia takbir, kita pun putuskan Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia takbir, kita pun Allah juga, tak payah baca ihdinas siratal mustaqim. Seperti makmum yang masbuk tidak dapat melainkan sebahagian daripada Fatihah. Telah lalu sebutnya pada masalah 25. Kita dah lepas dah lah. Bila kita tak sempat Fatihah, kita memang kita rukuk lah. Fatihah kita ditanggung oleh imam. Sama dengan bab ni, pendapat yang tepat, yang asah ialah kita jangan habis Fatihah, kita takbir je. Okey, itu yang ketiga dalam masalah ini. Yang keempat, makmum masbuk yang luput beberapa takbir. Barang siapa daripada makmum yang masbuk yang luput beberapa takbir, contoh dua takbir, dia pergi tu imam dah takbir yang tiga, Allahumma fir lahu, Allahumma fir laha, dah baca doa dah. Satu hak Fatihah dia lepas, selawat dia lepas, dia pergi tu contoh imam hak ketiga, takbir ketiga, luput beberapa takbir. Baik, barang siapa daripada makmum yang masbuk yang luput beberapa takbir serta imam, maka hendaklah ia mendapatnya, menyempurnakannya selepas salam imamnya dengan zikirnya dan doanya mengikut kaul pendapat yang asah. Mana kalau kita dapat yang ketiga, Allahumma ighfir lahu ataupun Allahumma ighfir laha, kita baca dulu Allahumma ighfir lahu warhamhu sampai habislah, sampai habis doa tu kalau boleh lah. Paling common Allahumma ighfir lah dan Allahumma ighfir laha. Nah. Baik, jadi kita baca. Sempat baca Allahumma ighfir lah cukup. Imam Allahu Akbar. Memang kita tak sempat nak sambung bagi panjang. Tak apalah, sekadar itu sudah. Kita pun takbir, imam pun bagi salam. Bila imam bagi salam, makna kita dapat dua sahaja. Lepas tu kita akan tambah dua. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kita nak, tadi kalau kita baca Allahumma ighfir lahu, berhak kita tambah tu Fatihah dengan selawat. Tapi kalau takbir dari Allahu Akbar, kita baca ikut urutan kita baca Fatihah. Imam Allahumma ighfir lahu, kita baca hak kita Fatihah macam solat. Nah, kemudian hak imam takbir kedua, dia sunat baca doa untuk si mati lagi, tapi sunat. Hak tiga tu rukun doa tu. Allahumma ighfir lahu tu rukun. Yang akhir sekali Allahumma la tahrimna ajrah tu sunat. Tak baca, tak apa. Nah, baik. Jadi kita hak tadi Fatihah, hak akhir kita baca selawat. Nanti kita sambung baca doa untuk si mati, dan hak empat pun sunat baca doa. Lepas tu bagi salam. Ini pendapat yang asah. Pendapat yang asah yang paling kuat. Baik. Dan kata kil ni kaul yang lemah dalam mazhab. Mengikut pendapat yang lain pula, ia tidak wajib mendatangkan zikir-zikir yang luput itu, bahkan mendatangkan dengan takbir-takbir yang baki, yang luput itu dengan berturut-turut. Makna kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, tak payah baca apa. Itu kaul kil yang lemah. Hak kuat tadi kita baca mula. Pakai yang itulah. Hak kil ni jangan pakai. Dia pendapat yang lemah. Yang kil ni kecuali bila ada masa kita tak boleh tidak nak guna, baru kita guna. Itu kil, pendapat lemah. Macam pendapat dalam mazhab Syafi'i, kita ulang semula, bersentuhan lelaki dengan perempuan yang ajnabi dan ajnabiyah.
batal wuduk. Ini mazhab Syafi'i. Tanpa lapik lah, tanpa lapik. Jadi bila kita perlu, dia itu pendapat yang kuat dalam mazhab, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Lelaki bersentuhan dengan perempuan yang ajnabiyah adalah batal wuduk. Sama ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, dia tak peduli tu. Yang dia sentuh aja batal. Aula mastumun nisa. Pendapat yang lemah kata pendapat yang lemah tidak batal. Jadi kita tak pakai pendapat lemah tu. Kita pakai pendapat yang kuat. Bila kita pergi buat umrah, bila kita buat umrah, kita nak tawaf, maka jadi susah. Kalau kita nak pakai pendapat muktamad dalam mazhab, jadi susah. Kita akan bersentuh dengan orang. Dulu-dululah mungkin ada penjarakan, tak ada masalah. Bila ada penjarakan, kena pakai baliklah pendapat yang kuat. Batal kalau sentuh. Dulu tidak ada penjarakan, dia rapat. Jadi sentuh tangan perempuan, tangan kita tak boleh pakai sarung tangan. Lelaki tak boleh pakai sarung tangan, perempuan juga tak boleh pakai sarung tangan masa dalam ihram. Bila tak pakai, nanti duk tentuh batal. Dah kita pun pakai atas ni, pakai ni je, pakai ridok saja, ni duk di luar ni. Jadi nak pakai Syafi'i, jenuh ambil wuduk lah. Jenuh ambil wuduk, jenuh nak kono, nak tawaf. Jadi masalah. Nak ikut Hanafi, bukan tak boleh, nanti dia kena ikut wuduk, cara wuduk dia kena mengaji cara wuduk Hanafi pula. Sebab nak pakai hak dia tak batal, kena ikut cara wuduk dia. Cara wuduk dia macam lain. Kalau Syafi'i sekadar kita sapu sikit je, seurat rambut pun sah ada hak kepala ni. Hak Hanafi kena satu kepala. Jadi kita tak pandai, tak mengaji. Nak ikut hak mazhab lain payah. Maka boleh ambil pendapat yang lemah tadi, yang kata tak batal. Untuk bab tu saja. Bab lain kita kembali pada pendapat muktamad. Tu tujuan pendapat yang lemah ni masih ada. Dan kita boleh pakai dia, kita boleh guna dia masa kita darurah. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi pendapat yang kuat, yang muktamad, kita kena baca lah. Cuma pendapat yang lemah kita tak payah baca. Maka jika jenazah diangkat, dan disunatkan, janganlah diangkatkan jenazah hingga sempurna para makmum yang masbuk daripada solat mereka. Jenazah ni kan kena segera, tapi dah ada orang masbuk kat belakang. Jadi kita sat dulu. Masbuk tu duduk kat belakang, jenazah duduk sini. Biarlah depa solat dulu, bagi salam, baru kita angkat keluar untuk pergi ke bumi kan. Sunat, tidak diangkat. Disunatkan, janganlah diangkatkan jenazah hingga sempurna para makmum yang masbuk daripada solat mereka. Maka jika jenazah diangkat juga, tak boleh ayah dia kata ni jenazah ni lama, jadi kita nak kena segerakan, tak boleh tunggu dah orang ni masbuk ni, kita nak angkat juga. Bila angkat, lepas solat lah, solat tak ada jenazah lah. Macam solat ghaib, macam solat atas kubur lah, jenazah tak ada. Baik, jika diangkat juga dengan sebab yang tertentu, tidaklah batal solat mereka, sah. Dan sekalipun dipalingkan daripada kiblat. Dan jika makmum itu dipalingkan jenazah tadi ni, dan jika makmum itu takhalluf, imamnya dengan tanpa uzur, seperti tidak takbir ia sehingga imam takbir yang berikut baginya, maka batallah solatnya, samalah seperti takhalluf ia dengan satu rakaat. Hak tadi ni, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Imam Allahu Akbar, takbir untuk takbir yang kedua, imam nak baca selawat. Dia nak habis Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Imam Allahu Akbar, masuk takbir yang tiga, batal solat jenazah. Faham? Bahaya. Sebab apa? Sebab solat biasa ni boleh kata panjang juga, dia baca surah. Kalau kita gagah-gagah nak pergi Fatihah pun dia baca surah panjang, boleh tahan. Ini takbir yang kedua, itu imam baca jenis pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, bi makurang. Kita duk pergi Fatihah, batal solat itu, batal. Tak boleh batal ustaz, kan wajib. Pahala lah bodoh. Pahala. Man shalla 'alal janazati falahu qirat wa man tabi'ahu hatta yudfana
falahu qirat. Sesiapa yang solat atas satu jenazah, maka dia akan dapat pahala satu qirat. Dan sesiapa yang mengiringi jenazah sehingga dia dikebumikan, dia dapat satu qirat. Kalau dia buat dua-dua, solat pun solat, iring jenazah sampai ke bumi dia buat, dia dapat qiratani, 2 qirat. Sahabat tanya Nabi, apa dia qirat? Nabi kata mislul jabal, seperti gunung. Nah, riwayat lain sebut mislu Uhud, seperti gunung Uhud. Jadi rugilah pahala tu, yang duk main lah. Nah, tuan-tuan, pahala jamaah lagi tak, kita boleh solat semula, tak pahala untuk dapat pahala, tapi hak secara berjamaah kita rugi. Kecuali kita jamaah semula, nah, macam tu. Jadi kita kena faham, kita dah batal. Kalau kita tak faham, kita teruskan solat juga, nanti orang datang solat semula, kita tak ikut dah, tadi aku solat dah, siap. Hak tadi dia batal sebenarnya, sebab dia sudah melambatkan bacaan Fatihah sampai imam takbir seterusnya, dia dah batal. Tapi dia tak ngaji, dia tak tahu, dia kata solat dah sah dah, nanti orang solat semula hak baru datang dan sebagainya, dia tak ikut dah sebab dah solat dah, maka dia rugi. Sebab sebenarnya solat sudah batal, dia tak dapat pahala qirat itu. Nah, jadi beringat. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Cukuplah kita berhenti situ. 59 tadi. Okey, 59 kita dah baca mana? Kita akan sambung nanti 60, tanda lipatan 60 tu. Kita sambung situ. Baik, jadi sekadar itu dulu tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan mendapat sedikit pencerahan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum